Harga apa tu nama ego? Sayangnya, kami kalah. Bulan ni pula. Ini sama juga, buang sikit dah buang. Lepas tu mana lagi Bi? Okey, yang lain semua dah buat. Nanti Afi ambil DCA, Afi potong pahit ni. DCA ni dah ada. Ambil pemotong dia. DCA tu multi cutter apa benda ni, nama dia. Saya pun tak ingat dah. Ambil potong pahit. Sebab bila dah jadi gini, ni bila jadi gini dia akan susah lepas ni kita nak fitting. Betul tak? Bila kita nak masuk switch akan lekat sini. Ni dah kabel dah turun dah ni. Nanti tarik balik kabel ni, baru potong. Boleh? Okey tuan-tuan, hari ni hari yang kedua saya di projek new wiring 6 hari bulan 6. Okey, untuk pagi ni saya akan tebuk poin lampu. Semua sekali saya akan tebuk poin lampu. Pembantu saya Izzuddin dengan Afif ni dia akan atas. Ataupun Afif yang akan bantu saya. Okey tuan-tuan, untuk Afif ni dia staff baru saya. Staff baru di mana dia mula-mula masuk di projek rewiring Pasir Mas. Jadi dia ada PW2. Sebelum ni dia pernah ikut 2 syarikat. Tapi 2 syarikat tu saya tak tahulah macam mana syarikat tu ajar dia, macam mana syarikat tu bagi ilmu pada dia. Jadi untuk nasihat saya lah tuan-tuan, saya pun bukannya cikgu, bukannya apa ni, bukan pendidik. Cuma kalau kita ambil budak praktikal, daripada Giat Mara ke ILP ke, tak kisahlah. Kita bagi betul-betul dia buat kerja, cara bagi ilmu. Sebab dia datang untuk dapat kemahiran. Kalau kita ambil sekadar nak guna tenaga dia, lepas tu nak bagi gaji seminggu sekali pun tak cukup, baik tak payah ambil tuan-tuan, senang. Kesian dia. Sebab bila kita ambil dia untuk dalam projek, kita nak bagi ilmu kita dah sebenarnya. Kita nak bagi dia kemahiran, kita nak bagi dia pengalaman, merasa macam mana berada pada site projek. Dia takkan sama bil dengan tempat site projek, dia takkan sama. Jadi nasihat saya tuan-tuan yang di luar, yang syarikat besar lah, yang selalu ada budak-budak praktikal, ajar dia betul-betul, bagi ilmu. Memang penat, budak praktikal dia akan penat. Jadi penat itulah ilmu dia. Saya dulu mula-mula praktikal dengan cikgu saya, ini dia ajar. Ini tuan-tuan, pegang benda ni, penyapu. Saya bukan nak aibkan cikgu saya, tak. Tapi mula-mula saya pergi praktikal, saya negatif. Kenapa datang ni bukan penyapu? Tak. Jadi hari ni bila saya dah ada projek sendiri, alhamdulillah Allah bagi banyak projek untuk saya. Tuan-tuan tengok untuk ruang tamu. Tunjuk Bi. Bila bekerja ni kita dalam keadaan bersih, kemas, insya-Allah akan tenang cara kita bekerja. Bukan serabut. Untuk toolbox saya semua satu tempat. Okey, toolbox saya satu tempat. Saya tak nak bersepah-sepah. Itulah cara dia. Jadi, apa yang cikgu saya ajar, apa yang cikgu saya didik, dia turunkan ilmu dia untuk saya. Seperti itulah staff-staff saya akan ajar. Sebab yang bekerja dengan saya bukan untuk selama-lamanya nak jadi pekerja ataupun staff. Sampai satu masa, insya-Allah saya tengok dah ada kemahiran, dah ada kepakaran, dah boleh handle projek, dah boleh apa ni. Semua boleh lah. Saya akan lepas lah. Saya akan buang dia daripada kerja. Saya akan suruh dia cari projek sendiri, handle sendiri. Bangsa Melayu, umat Islam, saya nak macam tu. Saya nak kita bangga jadi umat Islam
yang berjaya dalam dunia bisnes. Itu je sebenar. Saya tak nak selama-lamanya jadi staff, selama-lamanya jadi kuli, tak nak. Sampai satu masa dia kena handle diri dia sendiri, dia kena bawa projek dia sendiri. Macam mana nak jadi insan yang insan yang berjaya dunia akhirat. Itulah lebih kurang. Tapi untuk pergi sejauh tu, inilah permulaan dia. Afif ni alhamdulillah dia dah ada PW2. Cuma saya tambah sedikit sebanyak ilmu yang saya ada. Saya pun bukan jenis banyak ilmu, tuan-tuan. Jadi apa yang cikgu saya bagi pada saya, apa yang saya belajar daripada orang-orang hebat, insya-Allah saya bagi kepada dia. Cuma saya kesal dua syarikat yang pernah tempat dia yang pernah dia bekerja dengan praktikal, bila datang dengan saya knowledge tak ada apa pun. Tak ajar, maksudnya tak ajar. Kita cuma guna pada tubuh badan dia untuk kepentingan diri sendiri. Itu je. Jadi dengan saya hari ni, dia dah jadi staff. Dia bukan praktikal, dia staff saya. Jadi saya ajar apa yang saya kena, apa yang saya ajar, apa yang saya perlu ajar, apa yang saya perlu menambah baikkan untuk diri dia, saya bagi je. Marah tetap kena marah. Biasa, normal. Kena marah ni normal, tuan-tuan. Kena marah, kadang-kadang kena kena kata lembab, itu biasa, normal. Saya dengan cikgu saya kata lembab, biasa je benda tu. Tapi kalau kita datang untuk kerana ilmu, insya-Allah Allah akan bagi ilmu yang terbaik. Tapi kalau kita datang semata-mata untuk bekerja, maka bekerjalah kita akan dapat. Itu je lah. Jadi saya pun nak buat kerja. Semua saya dah marking untuk soket pelak switch. Nanti Hafiz akan buat. Okey Hafiz, ini untuk penebuk siling kapur. Kita pakai benda ni Hafiz Nanti Hafiz akan tengok macam mana buat dia. Siling kapur ada setengah kontraktor dia pakai ni gaji, betul tak? Gaji untuk siling kapur tu Dengan basaran tak? Mereka pakai benda ni, dia cepat laju. Lepas tu dia kemas. Okey, masuk macam ni. Lepas tu lock dia macam ni. Okey Bi. Bagi ketat Bi. Safety nombor 1 Bi. Dah ada CIDB betul tak? Dah ada CIDB dah. Safety nombor 1. Okey, cari plier nombor 1. Satu ketat ni. Bagi kemas lah. Okey, yang ni Hafiz masuk sini. Kita buka dulu. Masuk sini. Bagi ketat juga Bi. Setiap peralatan yang kita pakai Bi, semua kena ketat. Kalau tak ketat dia bahaya pada diri. Okey. Lepas tu pusing. Nampak? Okey, macam mana guna dia? Macam mana nak guna dia, macam mana nak tebuk lampu dia. Okey, ni saiz 6 inci. 6 inci ni Bi. Bila 6 inci, jadi owner kena beli saiz lampu 6 inci. Boleh Bi? Kalau owner beli saiz lebih besar daripada ni, tak boleh. Kena pakai ni. Faham tak? Sebab tu lampu minimalnya biasa kalau rumah untuk besar ni dia 6 inci je dah cukup. Cuma beli watt yang kecil-kecil je lah. Tak perlu sampai 30 watt tu terang sangat. Jadi suggest kepada owner lampu untuk 6 inci. Okey, pause tu. Okey, aku tengok Dengar tak? Dengar. Okey, dia nampak orang kita tanda tu. Mana bu? Nampak? Okey. Yang pertama letak dulu mata dia ni bagi mata. Mata dia kena sama dengan ini. Apa ni?
Apa ya? Ni, dia kemas. Lepas tu dalam ni. Ni dalam ni. Jangan buang. Boleh? Okey, sekarang ni dah jam pukul 1:30. Saya tengah rehat. Jadi sambil-sambil tu saya ajarlah staff saya ni, Afif, macam mana cara penggunaan laser dengan betul. Kita sekarang ni nak cari point lampu lah, point kipas. Okey, kalau anda boleh nampak laser ni. Okey, ni laser. Kita nak cari point kipas. Dia tengah-tengah daripada lampu downlight. Okey, ni lampu downlight. Okey, kipas dia akan ada tengah-tengah ni. Mesti akan tengah-tengah. Jadi macam mana nak guna laser dengan cara yang betul? Okey, cari Afif. Bukan senang nak dapat ilmu, tuan-tuan. Okey, itu adalah point yang dia tanda. Okey, ni dia tanda point dia untuk dapatkan point kipas. Lepas tu yang ni satu. Yang mana tengah-tengah dia tu, yang itulah point kipas. Kita akan jumpa daripada sini lepas ni. Okey, cari Afif. Tak sama. Tak sama lagi ujung tu. Cepat Afif, dah 3 minit dah ni. Tak sama lagi. Boleh tak? Inilah cara dia, kualiti Afif. Betul tak? Nak dapat kualiti terbaik, kita pasang, kita guna alat laser. Kalau guna laser per point kipas, tak apa-apa, baik tak payah pakai laser. Mudah je. Sama dah tu? Tak sama. Okey. Tengok pasal buat pula. Okey Afif, inilah pasal ajar Afif. Yang pertama, point dia kita dah tanda, betul tak? Itu ada tengah-tengah. Tengah-tengah tu bermaksud kipas kami pada point ni. Sekarang kita nak cari yang mana tengah-tengah dia ni. Nampak tak penunjuk pensel yang Afif tanda tadi? Nampak tak? Bagi fokus. Okey, sini Afif. Laser ni dah belok dah ni. Laser, tengok laser sudah boleh tahu. Sekarang ni yang betul depan, betul tak? Depan tu yang betul. Jadi yang sebelah ni tak betul. Aku tahu lah ke depan ni. Okey, berapa inci lagi? Samakan dulu yang sisi. Jangan nak cari sama semua sekali, tak boleh. Kalau tidak api akan jadi pening. Okey, ambil satu point dia yang sama. Mana? Okey, sama dah, betul tak? Sama ujung. Yang depan berapa inci lagi? Seinci. Betul tak? Bila yang depan seinci, tunjuk sini Afif. Afif kena tolak daripada sini. Tengok. Yang sana tak lari. Afif tunjuk basaran ni Afif. Bagi fokus basaran ni. Sana tak lari, betul tak? Yang sana kita nak sama. Okey, tolak lagi. Okey, tengok daripada sana. Tengok sana balik. Yang tu dah lebih. Yang ni dah lebih. Lari dah, betul tak? Barulah Afif boleh pusing yang ni. Sama ke balik.
Okey, depan, tengok depan tapi. Oh. Nampak sama? Okey, lagi sikit lah lagi. Pusing balik. Oh. Nampak tak sama Habib? Mana tengah-tengah dia? Ni tengah-tengah dia, betul tak? Oh. Okey. Mana pensel? Ambil pensel. Mana tengah-tengah dia? Okey, ni tengah-tengah. Betul tak? Okey, dah jumpa poin keempat. Lama ke sekejap? Sekejap, betul tak? Jadi itulah teknik dia Hafiz. Pakai laser tidak semestinya mudah. Jadi kena ada ilmu. Jadi tuan-tuan di luar, ambillah ilmu saya ni, sikit sebanyak ilmu cara penggunaan laser dengan betul. Ramai orang tak pandai-pandai pakai laser. Guna laser boleh, tapi untuk cari poin yang tepat tak boleh. Laser jangan kita anggap kita ada laser ni, mudah kerja. Tak tuan-tuan. Kalau kita tak pandai guna, ke laut dah. Saya ada 2 laser. Mana satu lagi laser Hafiz? Yang ni satu lagi. Sini. 2 laser saya ada tuan-tuan. Okey, sebab apa? Sebab saya nak kualiti. Apa yang saya buat tu kualiti. Saya tak nak nampak yang ni sengit sebelah ni, yang tu sengit sebelah ni. Saya tak minat benda macam tu. Sebab tu staff saya selalu kena marah. Saya nak semua pandai. Yang mana bekerja dengan saya semua pandai. Macam saya bagi tahu tadi, yang bekerja dengan saya ni bukan hanya bekerja, sampai satu tahap dia kena jadi bos sendiri, dia kena handle projek dia sendiri. Jadi sedikit sebanyak ilmu saya, yang baru macam saya, adik-adik yang kat luar baru macam saya, kalau anda diterima kerja, buatlah sebaik mungkin. Cari ilmu tuan-tuan. Anda kena cari ilmu. Saya pun baru, jadi adik-adik yang kat luar pun baru, ambillah ilmu saya ni. Sedikit sebanyak boleh membantu. Rest. Okey tuan-tuan, sekarang ni dah jam pukul 5.15. Okey, saya pun dah nak balik. Penat main wiring tepi pantai ni, dia letih. Sebab dia dalam bumbu tu dia memang betul-betul panas. Jadi saya tak tahan lah. Untuk pendawaian ni alhamdulillah, soket plug semua dah settle, aircon dah settle, cuma lampu untuk area dapur belum lagi. Okey, ni. Untuk poin semua saya dah tebuk. Okey, lampu downlight. Jadi nak pasang lampu downlight macam itulah tuan-tuan, kena ada laser, kena ada alat yang cukup. Kalau anda tak ada alat, gunalah inisiatif orang dulu. Orang dulu tepat cara dia buat kerja. Dia pakai tali tape, lepas tu ukur daripada naik atas, ada yang pakai pipe, macam-macam lah. Terpulang lah. Kalau yang pada video saya, projek saya di yang ni, projek mega saya, ada saya ajar macam mana nak pakai pipe untuk buat ukuran, bagi poin tebuk lampu downlight. Itu cara orang dulu ajar lah. Terpulang pada anda masing-masing, tapi saya suka pakai laser. Cuma laser ni, kalau kita tak pandai guna dia pun sama juga. Memang akan nampak apa ni, kualiti dia tu akan nampak kurang lah kalau kita tak pandai pakai. Saya pun kadang-kadang terlepas pandang pakai laser ni. Jadi tak ada masalah lah, belajar, kita sama-sama belajar. Okey, untuk poin semua saya dah tebuk, tandas. Yang ni saja repair tuan-tuan. Saya repair. Saya pakai stopping, saja repair. Sebenarnya tak repair pun tak ada masalah. Ada stopping yang lebih, saya tampal sini. Okay, lepas tu untuk bilik poin semua dah siap, cuma saya tak turunkan lagi. Sebabnya dia pakai satu pipe. Itulah bahannya dia pakai satu pipe. Ada masalah lah. Okay, lampu dah tebuk. Yang ni pun saya dah tampung. Sebab staff saya tersilap. Dia ingat tengah-tengah tu lampu. Tak apalah. Cuma yang ni bengkok. Yang ni bengkok. Masuk sakit apa ni? Okey, boleh ajar je.
Boleh ajar eh? Nanti ajar. Macam mana bagi ajar, bagi stable balik. Dia mesti kena stable. Dia jangan ikut blok ni. Saya pun tak tahulah macam mana dia kena ikut. Sebab ni kalau tengok daripada saya hack ni, yalah, tak masalah lah yang ni boleh ajar lah. Okey, cuma yang untuk lampu tandas ni, saya akan ubah jalan dia. Sebab atas tu dia ada tangki air. Tangki air duduk atas tu. Nasib baik saya pakai trunking 2x2, trunking PVC. Okey, untuk soket plug dah keluar semua sekali. Ada yang tak keluar. Ini soket plug dapur. Okey, master bedroom, sini dia. Okey, master bedroom ada dah keluar. Ini aircon. Yang ni aircon, yang ni soket plug. Yang ni lampu. Okey, yang untuk lampu tak keluar kabel. Kabel dah ada dalam tu. Apa tadi? Kenapa? Jadi tinggal berapa seket lagi? Posh, dapur, bilik, 4 seket lagi yang nak siap. Jadi 4 liter lagi. Okey, yang ni kena repair balik. Jadi tak repair pun tak ada masalah dah. Dah muat. Okey, lampu tandas saya dah tebuk. Kalau pakai alat yang betul, alat yang cukup, insya-Allah dia akan nampak kemas. Cuma pada penggunaan kita pula lah. Kalau kita tak biasa pakai, memang akan nampak apa ni, cacat lah sikit. Tapi kalau kita biasa pakai dia akan jadi macam ni. Ini saya tunjuk bila saya pakai alat dia. Saya pakai mata yang untuk ukuran 6 inci. Jadi tuan-tuan yang dekat luar, adik-adik yang baru macam saya ni, kalau nak pakai jenis alat apa ni, hosor, saya pun lupa nama dia, cari yang saiz paling besar, dia 6 inci tak silap saya. Paling besar 8 inci. Paling besar. Saya tak jumpa lagi yang 12 ke apa ke. Susah. Ada tapi susah. Jadi untuk DB box ini dia. Okey, untuk DB box ni dah banyak ni dah. Ini tak tarik semua sekali tuan-tuan. Kalau kita tarik cara yang betul, insya-Allah kabel akan banyak pada DB box. Untuk ruang tamu dah keluar semua sekali dah. Jadi saya pun hari ni balik awal tuan-tuan yang penat. Sebab saya tebuk lampu, saya kena naik dia kabel pula, bantu pembantu saya Izzuddin. Lepas tu penat lah, memang penat. Dia tepi pantai ni kita buat wiring dia panas. Panas atas dia tu dia tidak sama dengan kita buat apa ni yang saya buat wiring tempat-tempat lain tak. Dia sini dekat dengan pantai. Sebab tu untuk DB box saya tak pakai metal, saya pakai PVC. Sebab dia area pantai ni dia mudah berkarat. Sorry tuan-tuan, iklan. Pembantu saya main-main telefon ada masalah ke. Bermasalah. Jadi itulah tuan-tuan, ilmu yang saya kongsi ni, saya lebih kepada apa ni? Lebih kepada berkongsi, mudah nak faham kepada orang kampung je lah. Itu je lah. Mudah. Saya nak kongsi lebih-lebih pun tak boleh. Saya nak kurangkan sangat pun tak boleh. Jadi yang mana follow saya, insya-Allah dia tahu asas. Contohnya untuk aircon. Sini 4 mm, ini 2.5. Okey, anda kalau rumah anda 1.5 horsepower ataupun 1 horsepower, boleh pakai 2.5. Cuma kalau pendawaian dengan saya tak akan pakai. Saya akan pakai 4 mm. Itu, tapi terletak pada cara masing-masing lah. Cara electrician masing-masing. Itulah apa ni perumpamaan dia yang saya nak bagi tahu. Saya tak adalah nak cerita bab projek JKR ke projek hospital terbesar di Malaysia ni, tak adalah. Saya pun tak pandai lah tuan-tuan. Cuma apa yang saya tahu, ilmu yang Allah bagi melalui dada guru saya dan diberi kepada saya, itulah saya kongsi. Di samping itu saya baca juga buku ST, buku akta. Sebab kita buat elektrik ni dia melibatkan keselamatan orang lain. Jadi cara saya macam tu. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih tuan-tuan. Seandainya video saya ada membuat anda tersinggung, saya mohon maaf. Tapi kalau anda ada yang berminat dengan pendawaian saya, anda boleh call WhatsApp pada nombor yang saya letak pada video di bawah. InsyaAllah anda boleh tanya harga, boleh WhatsApp,
Bila saya free, insyaAllah saya akan balas. Ada yang saya boleh balas terus, ada yang saya akan balas kadang-kadang tu malam. Pulanglah tengok masa saya free. Kalau saya ada job macam ni, biasanya malam lah. Malam ataupun dah settle kerja macam ni, saya tengok sekejap, saya balas. Jadi sekali lagi daripada saya, Zahara Engineering, terima kasih tuan-tuan yang ada di luar. Kalau jumpa saya kat luar tu, tegur-tegurkanlah. Saya tak kenal anda boleh kenal saya, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.